Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pada pagi ini saya akan nak beritahu tentang 3 perkara. Pertama, berkaitan dengan tangkapan dan rampasan anak yang ada di hadapan tuan-tuan. Yang kedua, perkembangan tentang proses kempen pilihan raya yang sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan masih wujud kes-kes penipuan, maka scam dan semua, dan kerugian memang banyak. So kita mulakan dengan rampasan dana. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 3 hingga 5 bulan Mac tahun 2022, antara jam 12 sekarang tengah hari dan 21 tengah hingga 21 tengah hari, 2 lelaki tersangka telah ditangkap. Dan hasil serbuan tersebut telah berjaya merampas berbagai jenis drug, iaitu ekstasi, pil ekstasi, serbuk ekstasi, ketamin dan juga diramin 5. Dan semua ini adalah ditangkap. Tangkapan ini telah dibuat di dalam kedai di kawasan Laking, Johor Bahru. Iaitu kedai ini dia merupakan kedai topak untuk membuat topak, saya formula seperti ini lah, topak, kedai topak yang menyamar, dan di belakangnya adalah pengedar sebagai mengedar dadah. Digunakan kedai tersebut untuk mengedar dadah. Dan kegiatan ini hampir kita siasat sejak November tahun 2021 lagi. Dan hasil rampasan dadah adalah bernilai lebih kurang hampir 800,000. Selain daripada itu, kenderaan dan harta juga mereka terduga dan kewangan itu wang tunai juga telah disita yang bernilai lebih kurang 100 sampai 200,000. Dan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Provinsi Johor telah berjaya membuat siasatan dan kita telah riman sehingga mendapat riman, dan siasatan dijalankan untuk menangkap suspek-suspek yang masih ada. Ini adalah berkaitan dengan dadah. Seterusnya, saya nak melaporkan tentang perkembangan terkini PRN Johor. Sehingga hari ini, selepas hari penangkapan calon, sebanyak 152 laporan polis telah diterima. Iaitu daripada 152 laporan polis ini, 10 kertas siasatan yang mana telah disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keselesaan, iaitu khianat kepada poster, banner dan parti politik. Macam-macam kesalahan berlaku, terutamanya terhadap khianat terhadap poster atau banner ataupun papan-papan poster yang didirikan di jalan dan sebagainya. Dan selain daripada kesalahan-kesalahan sepanjang PRN ini, yang dikesan adalah itu di bawah Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, itu ceramah tanpa permit, dan juga selain daripada itu khianat dengan api, itu membakar bahan-bahan kempen. Dan di samping itu siasatan juga dijalankan terhadap posting di Facebook, di laman-laman media yang boleh membangkitkan kemarahan. Dan selain daripada itu juga ada juga iaitu posting yang berusulkan isyarat ucap. Itu ada satu kes dalam yang kita siasat. Seterusnya, siasatan juga dijalankan berkaitan dengan perbuatan untuk mengembangkan perasaan jahat, itu pengusahaan. Satu kertas siasatan. Seksyen 323 iaitu melakukan kecederaan, iaitu pukul. Ini ada satu kes seorang dituduh oleh rakan dia kerana isu-isu yang bukan isu-isu berkaitan dengan ketidakpuasan hati. Kita siasat bawah Seksyen 323. Seterusnya, seksyen kesalahan yang lain itu ceramah tanpa permit, ada 2 kertas siasatan. Seksyen itu berkempen tanpa mematuhi batasannya, iaitu melebihi masa. Pun ada 1 kertas siasatan. Seterusnya, di bawah Seksyen 500 itu posting
berbau unsur-unsur yang berbau ke fitnah. Satu ketah siasatan, dan satu ketah siasatan juga dibuka itu ketidakpatuhan SOP MKN dan perbuatan yang mungkin merebakkan penyakit COVID-19. Satu ketah siasatan. Setakat ini, bagi tempoh 26 Februari hingga 5 Mac, sebanyak 1,411 permit telah diluluskan dan sebanyak 6 telah ditolak di seluruh negeri Johor oleh pihak polis. Sepanjang tempoh masa PRN Johor diadakan, seramai 806 orang pegawai dan anggota siasatan jenayah daripada CID ditugaskan di lapangan untuk menjaga keselamatan serta menjalankan bisikan keselamatan dan memastikan kelancaran PRN di Johor ini. Dan pasukan-pasukan lain iaitu sebanyak 112 pasukan cantas khas telah ditubuhkan serta digerakkan di seluruh 56 dot. Dan untuk makluman, jumlah undi pos bagi itu kita akan, terutamanya pihak PDRM akan menjalankan undi pos pada 8 hari bulan ini. Dan kita dapati bukan undi pos, minta maaf. Undi pos ada hanya 382 orang yang kita pohon, tapi sebanyak manakala 106 tidak diluluskan dan mereka dikendaki undi awal. Dan undi awal kita akan adakan pada 8 bulan Mac ini, itu di seluruh kontijen seramai 222,531 orang yang terdiri daripada polis, tentera dan lain-lain. Dan bagi polis ramai 11,576 orang yang terlibat, iaitu sebanyak 63 pusat mengundi dengan 83 saluran akan disediakan, dan proses undi awal ini akan dijalankan di premis-premis yang telah ditetapkan oleh SPR. Dan nasihat saya bagi yang mengundi awal sentiasa peka kepada arahan semasa daripada Kementerian Kesihatan, itu patuhi SOP. Walaupun polis sendiri pun mestilah patuh kepada SOP supaya perjalanan pengundian awal ini berjalan dengan lancar. Dan itu tentang PRN. Dan satu lagi adalah tentang masih ada lagi, terutamanya rakyat Johor masih ada lagi ditipu oleh sindiket. Terutamanya kalau lihat pada tahun ini saja sebanyak 631 kes berbanding dengan tahun lepas itu 550 kes. Dan kes-kes yang banyak adalah kes berkaitan dengan penipuan. Iaitu kalau lihat apa jenis penipuan, penipuan adalah pinjaman tidak wujud. Iaitu kebanyakannya pinjaman ni mereka ni ditawarkan melalui media, iaitu media yang ada sekarang ni, sama ada apa-apa platform yang menawarkan pinjaman. Dan walau bagaimanapun ramai yang tertipu. Walaupun dia nak pinjam RM5,000, dia terpaksa bayar sampai RM12,500. Bila tahu dah habis bayar RM12,500, wang pun tak dapat untuk pinjam RM5,000. Jadi dia baru tahu dia tertipu dan dia baru buat laporan polis. Oleh itu saya nasihatkan pergilah buat pinjaman pada pada utamanya institusi yang berdaftar. Jangan mudah tertipu, terutamanya di laman-laman media. Macau scam pun masih banyak. Itu kalau lihat pada pinjaman tak wujud, kerugian pada tahun ini hampir 1 juta. Nak pinjam tapi tak dapat pinjam, orang yang nak pinjam tu terpaksa bagi pada sindiket kerana ditipu, hampir 1 juta. Macau scam. Yang kedua adalah Macau scam, kerugian paling tinggi iaitu 5.1 juta. Ini Macau scam ni yang menyamar sebagai polis, menyamar sebagai LSDN, menyamar sebagai custom dan sebagainya. Ini adalah Macau scam. Dan saya harap dan kita nasihatkan kepada semua warga negeri Johor supaya berhati-hati. Jika ada panggilan telefon yang tak dikenali dan sebagainya, kalau boleh berurusanlah dengan pejabat, jangan berurusan melalui telefon. Dan kalau lihat pada kes-kes selain pada itu, aplikasikan belian online
Belian online pun sama, itu 1 juta lebih pada tahun ini. Masyarakat kita mengalami kerugian, iaitu ditipu. Kita nak beli barang-barang, terutamanya barang-barang yang harga lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi mereka tertarik, ramai tertarik dengan bila harga dapat offer dan sebagainya, tertarik. Dan last sekali akhirnya barang pun tak sampai, orang yang kita berurusan pun tak dapat dihubungi. Selainnya adalah pelaburan tidak wujud. Itu ditawarkan untuk melabur. Ditawarkan untuk melabur, tetapi akhirnya tak dapat pun bonus, tak dapat pun dividen. Akhirnya orang yang kita nak hubungi, yang kita selalu hubungi pun tak dapat dikesan. Dan mereka pun datanglah ke laporan polis. Dan kebiasaan yang datang ke balai untuk laporan polis, buat laporan polis adalah mereka telah berusaha mungkin 3-4 bulan sebelum itu. Jadi saya nasihatkan perkara yang sebegini, kalau nak berlaporan, pilihlah, pilihlah yang betul-betul. Maksudnya pelaburan yang ada institusi yang kita tahu. Dan selain daripada itu, yang belian selain daripada itu adalah tawaran kerja. Tawaran kerja pun ramai, terutamanya golongan muda-mudi terpengaruh dengan tawaran kerja di media, dan akhirnya berakhir dengan kerugian, ditipu juga. Kerja pun tak dapat, dan terutama bagi contoh tentang pembelian bekerja sebagai ejen sesuatu company atau sesuatu dengan dapat komisen, dia pada mulanya dia pancing kita, iaitu kita beli barang, kita harga RM80, dalam masa 1 minit, 2 minit, bila kita dah back in RM80, kita dapat untung, dia bayar, mungkin dia bayar 100. Jadi kita dah tergoda dengan janji manusia. Kali kedua kita beli, mungkin kita keluarkan duit 250 beli barang. Dia daripada hasil tu, dia pun bayar dalam masa 5-6 minit, dia bayar balik RM400. Beli 350 ataupun dia bayar 500. Jadi kita dah teruja dengan. Dan last sekali beribu-ribu lah. Sampai ada 100,000, 200,000. Kerana sifat tamak berada di sini. So dengan kata lain, saya nasihatkan kepada warga, terutamanya di Johor ini, supaya berhati-hatilah. Kerana setiap hari pihak polis menerima laporan-laporan seperti ini, seolah-olah tiada kesudahan. So itu saja yang saya nak kongsikan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Dan jika ada apa-apa soalan, insyaAllah kita cuba jawab. Sekian, terima kasih. Untuk kes dadah tadi tu, berapa ramai yang masih bebas tu? Untuk kes dadah, Datuk tadi mention ada ni, kena kesan suspek yang masih bebas. Ada tak jangkaan berapa ramai yang masih bebas lagi? Okey, kalau lihat pada resikan kita masih lagi mencari dalam beberapa orang lagi. Ada ahli-ahli sedikit ni yang kita akan wawarkan. Umur diorang yang ditangkap ni berapa tu? Umur antara 31 hingga 34 tahun. Ada kes lampau ke? Tidak. Okey, ada rekod berkaitan dengan terlibatkan mereka dalam jenayah dan juga dadah. Mereka ni selain daripada kita lihat, kalau lihat pada jumlah dadah yang dirampas, kita ada sebagai, kalau undang-undang diistilahkan sebagai pengedar dadah. Dan lihat pada cara-cara mereka meletakkan dadah itu, kemungkinan dadah ini adalah mungkin disimpan sementara belum diedar di tempat range yang mereka gunakan untuk menjual sopak tadi. Untuk bekalan dadah ni bekalan kita akan siasatkan kepada tempatan ataupun di bawah. Jadi dadah boleh menampung berapa ramai itu? Hampir 50,000 orang. 50,000. Okay. Datuk, saya nak tanya soalan lain. Boleh. Pihak polis ada terima tak satu konsert gigs oleh anak muda di
kata yang dapat permit, so boleh. Oh, kita tak benarkan. Kita tak benarkan perdebatan berlaku. Kita beranggapan kita akan mewujudkan suasana yang tidak tenteram di negeri Johor ini. Dan saya berbincang dengan orang kawan saya dan kita hasil perbincangan tersebut memang kita tak benarkan. Kita benarkan ceramah saja. Kerana permit yang ceramah, semua yang memohon untuk mendapatkan permit ceramah kita luluskan. Kita facilitate kecuali ada beberapa yang kita tak luluskan kerana demi kepentingan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Johor ini. Datuk, kalau mereka debate di dalam online ke atau macam mana boleh perlu dapatkan permit dari polis ke? Kalau mereka debate dekat social media. Tak, dia dah pohon dan kita tak benarkan menggunakan premis itu, kita tak benarkan. Pada berdebat secara berdepan kita tak benarkan. Tolong fahamkan dan kita tak nak keadaan sekarang ni dah okey, tenang dan sebagainya, masing-masing boleh berkempen. Semua parti politik, semua yang nak berkempen boleh berkempen dengan aman. Jadi kita tak nak ada satu perkara yang boleh memecahkan keamanan yang menyebabkan rosak habis tak boleh berkempen. So, lebih baik pihak polis berpandangan dan berpendapat hasil daripada siasat bisikan kita tak benarkan untuk berkempen atau untuk berdebat. Kita tak benarkan berdebat secara berdepan. Pilih cara lain. Datuk, yang kes pukul tu sebab apa ya? Kes? Kes pukul yang kita cancel. Kes pukul tu mungkin salah faham lah antara mereka. Dia kawan-kawan punya, dia mereka tu kawan dia. Kawan gitu. Tak ada isu tu tak besar. Datuk, yang konsert Rio di Air Hitam tu, dia membabitkan sekumpulan remaja golongan muda yang sedang menyanyi bersuka hati lah. Ada nasihat kepada mereka tak, Datuk? Nasihat saya dalam tempoh berkempen ini, jangan wujudkan suasana tegang. Suasana ketegangan, kerana apa yang kita lihat sekali, semua orang boleh berkempen, semua orang boleh tampar poster, tapi ikut SOP lah. Kalau poster tu tak ikut peraturan, kita akan bersama-sama dengan majlis daerah untuk turunkan. Dan jika dan kita larang, tak boleh lah buat pesta-pesta ni, akan menyebabkan orang akan rasa keresahan. Jadi perkara ini pihak polis akan membuat siasatan, kita akan mengambil tindakan. Kerana sudah tentulah SOP dia tak patut. SOP dari segi SOP Akta 342 pun tak akan dapat dipatuhi jika mereka berhibur dan sebagainya. Untuk kes itu tadi tu, ada tak jumlah mangsa berapa banyak sehingga hari ini? Total ni tu. Jumlah mangsa untuk kes tipu general. Jumlah mangsa. Oh, okey. Mangsa yang terlibat, kalau lihat pada statistik yang ada pada saya dibuat oleh ditempuh oleh JSJK. Kalau ikut pada jumlah kes $579. Maknanya 579 orang sehingga Mac ni ditipu dan jumlah kerugian hampir 120 juta. Banyak orang macam ni. Tu nak tanya pasal PRN. Statistik setakat hari ni update permit yang diterima dengan permit yang dibatal. Permit yang dibatal yang kita tak lulus adalah Yang tak lulus dengan yang permohonan berapa banyak hari ni? kita tak lulus 6 saja.
setakat ini. Daripada jumlah yang saya beritahu tadi, tadi saya dah bilang jumlah dia tidak. Sehingga semalam 1411 permit yang telah diluluskan dan hanya 6 saja ditolak di seluruh negeri Johor. Antara sebab-sebab ditolak tu. Sebab-sebab macam tadilah, untuk mengelakkan jika ceramah itu bertentangan ataupun bersebelahan dengan masa yang sama, memang kita tak benarkanlah. Kita nak elakkan daripada berlaku perkara yang tak diingini. Kerana kita takut kalau kampung-kampung masuk tu jalan kecil, jadi akan jam dan sebagainya. That's why itulah antara salah satu contoh yang kita tak luluskan. Betul. Yang enam ditolak itu termasuk yang debate yang tadi kata dia. Benar. Boleh-bolehnya kita akan facilitate. Jadi mohon permit, cukup syarat dan sebagainya, tempat itu sebab kita tak ada masalah. Pihak pidana tak ada masalah, kita pun akan hantar pasukan bantuan, pasukan pemantau untuk memantau, bukan sahaja memantau untuk supaya tidak berlaku apa-apa kekecohan. So, alhamdulillah sehingga hari ini tak ada lagi berlaku apa-apa kekecohan, dan saya berharaplah semua petugas-petugas sama ada ke mana-mana parti dan sebagainya yang menjalankan kempen supaya teruskan dengan mematuhi SOP dan berhemah terhadap rakan-rakan semua. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, 24,000 cepat. 24,300 biji. 24,300 biji. Satu biji harga RM4 sekarang RM15. Biasanya digunakan di pusat-pusat hiburan. Harga dia RM300. Kuota RM50 bisa RM300. Kalau dulu kita lihat jus ni dibuat dalam bentuk jus, seolah-olah jus yang ada di pasaran. Tapi sekarang ni dia tukar taktik. Ni ekstasi. Ekstasi. Ni vitamin. Okey. Ni duit. Kalau tak tahu ni saja. Okey lah. Okey, terima kasih. Kamar. Ini kamar tetangga. Ini dia. Kita ni untuk apa masjid kan? Jangan apa. Jadi gunakan ini sebagai taktik untuk di dalamnya adalah untuk mengadap datang. Ini kaunter ya, sama lah kaunter biasa lah. Kemudian SIM card dan sebagainya. Ada di dalam premis tu, dia nak datang di sini.